Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita Selangor, salam Malaysia Madani. Terima kasih pasangan pengerusi majlis, barisan pimpinan-pimpinan utama kerajaan negeri, ahli-ahli esko kerajaan negeri, ahli-ahli dewan negeri, ketua-ketua jabatan, yang dipertua majlis tempatan Datuk-Datuk Bandar, pegawai-pegawai daerah, ketua-ketua unit beruniform, rakyat Selangor, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Lebih kurang daripada setengah jam daripada sekarang, kita akan menandakan 12.30 malam, 31 Ogos 2023. Kira-kira 66 tahun yang lalu, bendera Union Jack diturunkan dan laungan merdeka dilaungkan 7 kali. Sebagai tanda keberkatan, negara kita telah merdeka pada tahun 1957. Sudah pasti sambutan dan kehadiran masyarakat yang begitu ramai pada malam ini menandakan bahawa kita ingin meraihkan kebebasan, kejayaan dan kemerdekaan negara kita dan negeri kita yang kita cintai ini. Justru tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, sempena dengan sambutan kemerdekaan ini, kita tidak boleh putus daripada sejarah kehidupan dan perkembangan negara kita. Ia mengingatkan saya kepada seorang tokoh sejarah yang bernama R.G. Collingwood, yang selalu bertanyakan, apakah yang kita faham dan kita tahu tentang sejarah yang kita lakukan? Yang disebutkan dalam buku beliau, The Idea of the History. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, sejarah masa kita yang lampau, sama ada kemerdekaan yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh terbilang, oleh panglima-panglima dan tentera kita, pasukan keselamatan kita, ataupun pejuang kita daripada pelbagai lapisan, bukanlah satu perjalanan yang pendek. Tetapi juga adalah satu peristiwa yang harus kita fahami dan kita ingati dan dijadikan kepada pengajaran kepada kita supaya kita dapat mencipta negeri dan negara yang lebih baik pada masa depan dan tidak mengulangi kesilapan-kesilapan pada masa yang lepas. Collingwood, seorang pakar sejarah ini, selalu menegur bahawa sejarah bukan selalu yang boleh diulang-ulang, ataupun sejarah akan kerap berulang dengan cerita yang sama. Tetapi Collingwood mengingatkan kepada kita bahawa kita kena belajar setiap landasan sejarah supaya kita tidak mengulangi kesilapan ataupun kita faham tentang di mana kita berdiri ataupun di mana negeri dan negara yang kita duduki. Sebab itu, disempena dengan Hari Kemerdekaan, mari kita lihat bagaimana sejarah cerita Hang Tuah. Orang akan menyebutkan Hang Tuah sebagai kisah cerita mitos. Tapi sebaliknya, Hang Tuah yang dituliskan oleh penulis yang kita pun tak tahu siapa, sebenarnya menceritakan kepada kita supaya kita tidak mengulangi kesilapan-kesilapan ataupun kita belajar daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku supaya ia tidak berlaku lagi dalam kehidupan kita dan kita boleh mencipta negara yang lebih baik. Kalau kita lihat watak seperti Hang Tuah yang selalu dilihatkan sebagai orang yang melulu baiknya, yang menurut perintah sehingga tidak boleh menilai di antara baik dan buruk. Kalau kita dapat melihat bagaimana bendahara dengan berani tidak mengikut titah daripada raja demi kebaikan negara, ataupun kita belajar daripada Jebat. Kita bukan mudah-mudah nak angkat Jebat sebagai hero. Tetapi kita boleh mengkritik. Tetapi jangan kritikan itu menghancurkan apa yang ada dalam negara kita. Kita boleh jadi pemerintah dan pentadbir. Tetapi harus dipandu dengan syarak. Harus dijaga dengan adab. Dan jangan bertindak kejam. Supaya negara aman sentosa. Kita boleh bertindak sebagai bendahara. Supaya bendahara dapat memimpin negara dan negeri dengan baik dan tidak terburu-buru membuat keputusannya.
Justru tuan-tuan, adik-adik, anak-anak muda terutamanya dan semuanya, negara kita, negeri Selangor, Malaysia, bukan lahir sengaja ataupun semena-mena ia lahir. Ia dalam satu perjalanan yang panjang. Ia telah dituliskan oleh pejuang-pejuang negara yang mencipta landasan untuk mencipta kemerdekaan. Kemudian kita melalui detik-detik yang sukar. Di tahun 69, terciptalah apa yang dipanggil sebagai rukun negara yang kita raikan atau yang kita ikrarkan tiap-tiap tahun. Di dalam sistem kita yang melantik pemimpin, kehormatan kita kepada sistem raja berperlembagaan, bagaimana kedudukan istimewa raja-raja dan juga orang-orang Melayu, kedudukan Islam sebagai agama rasmi, semua ini ada latar sejarah yang harus kita hormati dan kita fahami. Dan harus kita tahu bahawa ia adalah paksi kepada negara kita, Malaysia dan negeri yang kita cintai. Sempena dengan berakhirnya pilihan raya, ini masanya untuk kita bersatu padu. Kerana cabaran kita sangat besar di luar sana. Kalau kita lihat negara-negara jiran, negara-negara serantau sedang menilik dan mencari peluang supaya dapat menguasai kalau tidak hanya landasan tanah tetapi juga ekonomi dan hanya perpaduan di kalangan rakyat dan masyarakat yang akan dapat mengukuhkan kita. Dalam kisah Hang Jebat sebagai contoh ataupun Hang Tuah sebagai contoh, negara dan negeri menjadi punah serta menjadi ranah disebabkan oleh fitnah. Marilah kita bersatu padu dalam negeri dan negara kita, menolak fitnah-fitnah yang sedang bertebaran, membawa kebenaran dan memberikan kita melahirkan adab masyarakat yang hormat dengan pimpinan, yang hormat dengan Islam dan agama, yang hormat dengan raja berperlembagaan, yang hormat kepada rukun negara. Dan rukun negara inilah paksi yang membawa keperpaduan dan kejayaan kita. InsyaAllah di bawah pentadbiran yang ada sekarang, kita akan teruskan dan menjanjikan keharmonian dan kemakmuran kepada rakyat, menggembeling program ekonomi, membawa perpaduan di kalangan seluruh warga dan rakyatnya. Daripada Sabak Bernam sampailah ke Sepang, daripada Rawang, Hulu Selangor sampailah di Shah Alam dan di daerah Petaling. Semuanya menjadi satu warga negeri yang kita panggil warga dan juga rakyat negeri Selangor. Sebab itu kita ingin jadikan kita semua sebagai orang Selangor dan rakyat Selangor. Kita, salam kemerdekaan. Semoga kita terus bersatu dan harapan kita tertunai untuk kemakmuran kita. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.